Mengapa bengkel ni sepatutnya disertai oleh ibu? Bapa pun boleh sebenarnya, tapi saya lebih sukakan penyertaan tu ibu dan anak berbanding bapa dan anak. Ini kerana kita semua sedia maklumlah mustajabnya doa seorang ibu, kemudian keakraban antara ibu dan anak, dan biasanya ibu ni dia ada insting yang kuat, ya, dia ada insting yang kuat. Jadi bila saya duduk dengan ramai-ramai ibu ni, kadang-kadang kita ada insting, kita ada insting. Bila kita ada insting tu, ini yang membantu kejayaan kepada bengkel ni sebenarnya. Bila ada ibu participate, ibu rajin, ibu buat, ibu lakukan, ya. Tahun lepas saya seronok sebab apa yang saya suruh, apa yang saya cadang, apa yang saya war-warkan, ibu-ibu ni semua buat. Ibu-ibu ni semua buat. Dan bila kita duduk dalam kumpulan sokongan ni, kalau ada ibu yang terlepas buat pada ketika tu, ibu-ibu yang terlepas ni dia akan rasa macam alah ruginya tak buat. Dia akan rasa macam bila kita duduk dalam satu arwah yang positif, kita malas, kita rasa kita tak mau pun, tapi ada ibu-ibu yang lain buat, jadi kita pun akan buat juga untuk anak kita. Kemudian saya bertindak sebagai pemudah cara untuk ibu-ibu ni bantu anak, okey, bantu anak, duduk dengan anak, duduk sebelah anak, nak push untuk apa pada hari itu, nak tekan apa pada hari itu, apa yang anak kita lemah sebenarnya, apa yang kita rasa macam kita patut buat smart learning untuk anak kita pada hari itu. Jadi itu yang saya akan beri kepada ibu bapa yang menyertai bengkel saya selama 50 hari. Kemudian bengkel ni ataupun teknik ni sebenarnya ianya merupakan satu pengalaman dalam hidup saya, ya. Ibu saya sendirilah, mama saya, dia menggunakan aplikasi ni, dia menggunakan teknik ni untuk saya berjaya. Mama saya bukan seorang yang bukan seorang pendidik pun, ya. Yang guru ni adalah ayah saya. Mama saya seorang suri rumah saja, tetapi setiap hari mama saya akan luangkan masa temani saya. Dia akan temani saya, dia akan duduk dengan saya walaupun dia sibuk juga dengan tugasan dia, tapi dia akan temani saya. Dan sebenarnya bila kita sebagai anak, bila ada ibu di sebelah ni, aura ibu tu datang pada kita. Saya tak tahu macam mana nak cerita, tapi perempuan akan merasainya apabila perempuan join dengan saya dan kita buat kepada anak kita sedemikian. Kita akan nampak selepas 5 hari ataupun 7 hari memang anak kita akan lakukan keajaiban. Kita akan nampak perubahan yang sangat mendadak pada anak kita. Ada sesetengah anak ni, sehari kita dah buat, dia dah totally change. Dia dah totally change sebab kita memainkan kerohanian. Dalam bab ni kita memainkan satu kerohanian, kita menimbulkan satu perasaan. Insting tu hanya ada pada seorang ibu saja, ya. Ada anak yang dia matang, bila kita dah buat hari pertama tu, memang dia akan berubah. Dia akan berubah dan dia akan beri kesan kepada anak kita. Jadi saya nak mengajak ibu-ibu sekalian, ibu dan bapa, untuk kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terakhir. Ikhtiar yang terakhir. Kerana bila kita cuba anak kita berjaya dalam UPSR, kejayaan UPSR ni sebenarnya merupakan pemangkin kepada kejayaan akan datang dalam hidup anak kita itu sendiri. Sekiranya mendapat keputusan yang baik, anak kita akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi, sekolah berprestij, sekolah berasrama penuh. Sebenarnya kita akan hilang sedikit kesusahan dan kepayahan kita apabila anak kita berjaya mendapat pendidikan selanjutnya di sekolah yang baik. Ini berdasarkan testimoni saya selama 10 tahun saya mengasaskan pusat tuition saya.
Kemudian sedikit lagi saya nak tambah, uh, bengkel ni, puan-puan jangan ataupun ibu bapa jangan buat kesilapan. Bila menyertai bengkel ni, boleh berhentikan anak daripada menghadiri tuition, boleh menghentikan langganan tutor datang ke rumah dan sebagainya. No, itu semua diteruskan seperti biasa. Cuma bengkel ni kita menambah input kepada anak kita. Kita menambah input dan kita, macam saya katakan tadi, merupakan salah satu ikhtiar akhir kita sebagai seorang ibu. Saya nak ibu ataupun bapa memberi input, berformatkan yang betul, berformatkan peperiksaan yang betul. Maknanya nak mengajar anak biar betul. 50 hari lagi kita jangan buat silap. Kita jangan buat silap dan kita jangan mengulangi kesilapan. Kita nak fokus yang terbaik untuk anak kita. Kita nak memberi aura positif kepada anak kita, dan inilah peluang untuk kita membina keakraban antara ibu dan anak. Sekian. Semoga penerangan saya ini memberi maklumat, kepada ibu bapa yang banyak bertanya saya tentang penjelasan tentang bengkel ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.